Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita merafakkan rasa bersyukurnya kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, di mana walhamdulillah dengan keizinan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan kembali dalam siaran kali ini, yang mana insya-Allah pada siaran ini kita akan meneruskan penghayatan kita pada surah Al-Infitar, yang mana insya-Allah akan sama-sama kita menyelami dan kita meneroka menghayati firman-firman Allah, bermula daripada ayat yang kedua. Kita sambung bermula daripada ayat yang kedua, iaitu gambaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan di mana kiamat berlaku, akan terjadilah peristiwa ataupun perkara-perkara ini. Itulah yang pertamanya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idzas samaa'u fatarat. Apabila langit ini terbelah. Ini walhamdulillah telah pun sama-sama kita hayatinya pada pertemuan yang lepas, siaran yang lalu. Kiamat berlaku tidak hanya setakat langit itu terbelah saja. Gambaran dan fenomena kedua yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan adalah bila langit terbelah, apa yang ada di langit itu, yang mana apabila kita mendongak ke atas, terkhususnya di malam hari, oleh kerana langit ini gelap, maka yang kita nampak adalah bintang-bintang yang berkerdipan selain daripada bulan yang bersinar. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala firmankan pada ayat yang kedua, kiamat akan berlaku dan ini yang akan terjadi. Wa idzal kawakibun tasarat. Dan apabila al-kawakib, bintang-bintang ini bertaburan, gugur, jatuh, bertaburan. Intasarat. Wa idzal kawakibun tasarat. Al-kawakib, bintang-bintang, itu yang biasanya diterjemahkan. Intasarat bermakna jatuh ataupun gugurnya itu, dan bila dilihat, jatuhnya itu tak satu tempat. Jatuh ataupun gugurnya itu tak selonggok. Umpamanya kalaulah ada buah-buahan yang gugur daripada sebatang pohon, dia tidak hanya gugurnya di situ saja, di sekitar pohon itu saja. Makna intasarat, bila dia dah gugur, dia dah jatuh, ianya berserakan, bertaburan. Itu makna intasarat.
Dan yang intasarat ini, yang gugur bertaburan ini, bukan buah-buahan, bukan dedaunan. Yang gugur ini adalah al-kawakib, bintang-bintang. Surah Al-Infitar sebagaimana yang kita makluminya bersama adalah surah yang pertama kali bila diturunkan disampaikan oleh Nabi SAW kepada masyarakat Arab Makkah, terkhususnya orang-orang Quraisy. Masyarakat Arab, sebagaimana yang kita makluminya, sejarah menunjukkan mereka adalah bangsa yang hidup oleh kerana kehidupan mereka di padang pasir, oleh kerana kehidupan mereka di kawasan yang lapang, yang kering, kontang, maka langit adalah merupakan sebahagian daripada kehidupan mereka. Bukan sekadar langit itu saja, malah apa yang terdapat di langit, termasuklah matahari, bulan dan bintang. Sebahagian daripada kehidupan mereka maksudnya adalah orang-orang Quraisy sendiri. Mereka adalah kaum yang mana hidup mereka ini, terkhususnya pembesar-pembesar mereka, pemimpin-pemimpin masyarakat mereka adalah orang-orang peniaga, businessman. Businessman, orang-orang Quraisy ini, mereka tidak hanya bermustautin ataupun menetap di satu tempat sahaja. Mereka akan sentiasa berlayar ke utara dan ke selatan pada musim panas dan musim sejuk. Itu yang dalam surah Quraisy Allah firmankan, rihlatash syita'i was-saif, dan kita pun telah makluminya bersama. Walhamdulillah. Bila mereka berlayar, tiba di malam hari, mereka bagi memastikan arah perjalanan mereka ini akhirnya sampai ke destinasi yang mereka tujui. Mereka tidak terpesong, tidak tersesat jalan, yang mana mereka merancang umpamanya untuk pergi ke Syria, tapi akhirnya mereka terpesong jalan membawa mereka ke Iraq umpamanya. Jadi, untuk mengelakkan perkara-perkara yang demikian, perjalanan mereka akhirnya menjadi sia-sia ataupun mereka menuju ke suatu daerah yang tak ada penduduk. Tak sampai ke destinasi yang mereka tuju. Bila tak ada penduduk, perjalanan mereka sia-sia. Bermaksud, mereka tidak berniaga. Mesti mereka menuju ke suatu tempat, suatu kota yang ramai penduduknya. Ada orang-orang yang datang. Seumpama di daerah Baitul Maqdis pada masa itu, Dimashq, ataupun orang-orang sebut Damascus ataupun Damsyik dan sebagainya. Jadi, bagi memastikan agar mereka ini tidak tersalah jalan, maka bintang-bintang ini menjadi petunjuk. Petunjuk agar mereka ini menuju ke destinasi yang memang menjadi dalam perancangan mereka. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bila kita himbau kembali firman-firman Allah berhubung dengan kawakib yang diterjemahkan sebagai bintang-bintang, ia merupakan adalah ayat-ayat yang menunjukkan kehebatan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan di surah Al-Infitar
mahupun surah-surah yang terkait dengan gambaran berlakunya kiamat, ia bukan hanya sekadar pengkhabaran daripada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Ia mempunyai satu lagi tujuan, iaitu sebagai peringatan agar persiapan perlu dilakukan, lebih-lebih lagi terutamanya apabila kiamat itu datang. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, berbalik kepada persoalan yang disebutkan tadi, bintang-bintang ini merupakan antara perkara yang diperlukan ataupun sebahagian daripada kehidupan orang-orang yang hidup di daerah padang pasir, di daerah yang luas terbentang, yang pada ketika itu manalah ada Google Maps, manalah ada peta yang menunjuk jalan. So mereka berpandukan kepada bintang-bintang yang bertaburan di langit. Namun muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Al-Kawakib, bintang-bintang ini, kembali kalau kita pergi kepada persoalan dasar, apa sebenarnya bintang? Apakah ia merupakan apa yang kita sebut sebagai planet, seumpama Mars, Venus, Jupiter dan sebagainya? Ataupun ia lebih daripada itu? Ia star. Star bagi kita adalah matahari. Ataupun ia merupakan yang lebih besar, lebih hebat, lebih meluas daripada itu. Bukan sekadar planet, bukan sekadar star, malah ia merupakan mungkin ia sebagai sebuah galaksi. Kita maklumi bersama, dapatan-dapatan dan hasil kajian yang didapati ataupun dicapai oleh manusia pada hari ini terkadang memperbetulkan kajian dan dapatan yang telah pun diusahakan oleh orang-orang terdahulu. Begitulah juga halnya apabila di zaman mungkin anak cucu cicit kita nanti, dapatan-dapatan yang didapati ataupun kajian-kajian yang dibuat, so ini resultnya, ini hasilnya, ini natijahnya. Mungkin hasil ataupun natijah daripada kajian yang dibuat hari ini kelak akan dibatalkan ataupun diperbetulkan ataupun diperkembangkan oleh generasi anak cucu cicit kita. Sebelum ini, kajian-kajian didapati bahawa Pluto sebahagian daripada saudara mara Earth, adik-beradik Earth, Mars dan sebagainya, merupakan salah satu planet dalam gugusan ataupun galaksi Milky Way kita ini, yang berkongsi satu induk ataupun satu star yang sama, iaitu matahari kita, sun kita. Tapi kemudian pada 2013, kalau tak silap saya, para saintis menunjukkan bahawa Pluto tidak mempunyai sifat-sifat seperti mana sifat-sifat planet-planet yang lain. Maka ia dikategorikan, digolongkan dalam golongan dwarf planets dan sebagainya. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itu yang kita sebutkan, bahawa Al-Kawakib ini
yang kita terjemahkan sebagai bintang-bintang jatuh, gugur bertaburan. So bintang-bintang itu, apakah ianya merupakan planet, ataupun ianya merupakan star, ataupun ia merupakan galaksi, ataupun mungkin ada satu istilah yang lain lagi. Sebab kita sedia maklum, kajian para saintis menunjukkan bahawa galaksi kita ini tidak sendirian. Dia ada neighbor, dia ada jiran-jiran galaksi yang lain. Ini belum termasuk galaksi yang kegilang. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bila Allah firmankan, wa idzal kawakibun tasarat, planet ini saja bila ia bertaburan, maknanya termasuk Earth kita sendiri gugur bertaburan. Kalaulah gugur bertaburan, kadang-kadang sebiji buah itu daripada dahan jatuh, gugur, mungkin kerana surface ataupun tanah kelilingnya itu, keliling pohon itu, di mana buah tersebut jatuh, permukaannya keras, berbatu pejal. Apa jadi dengan buah itu? Pecah, kan? Isinya juga terkeluar, kan? So, yuk mari kita bayangkan, inilah yang akan berlaku bila al-kawakibun tasarat. So, kita sebagai salah satu makhluk Allah yang hidup di Earth ini, di muka bumi ini, di planet ini, apabila ianya jatuh, gugur, planet kita, bumi kita, apa hal dengan kita? Apa hal dengan kita? Bumi ni jangan nak jatuh, jangankan ianya gugur, ianya hanya bergoncang saja, berlakunya earthquake saja di daerah Sumatera, gegarannya terkadang dirasai jauh sampai di Argentina. Oh muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bayangkan betapa lemahnya kita, betapa tidak berupayanya kita. Lebih-lebih lagi bila kiamat ini berlaku, bila kawakib, bintang-bintang ini gugur bertaburan. Itulah sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Surah Al-Infitar mahupun surah-surah yang lain yang mengandungi ayat-ayat tentang gambaran-gambaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan bila kiamat ini berlaku, maka ia bukan sekadar suatu pengkhabaran bagi memperindahkan firman-firman Allah dalam Al-Quran semata-mata, tapi di sebalik pengkhabaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ianya terkandung suatu peringatan kepada kita agar persiapan-persiapan perlu kita lakukan. Ayat ketiga, fenomena ketiga tentang kiamat ini berlaku seperti mana yang Allah firmankan dalam surah Al-Infitar, wa idzal biharu fujjirat, dan apabila lautan ini bercampur baur. Bercampur baur itu yang diterjemahkan daripada perkataan fujirat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bihar, lautan,
dia dalam lafaznya yang jamak ataupun plural bagi perkataan bahar. Kalau bahar ni laut, kalau bihar ni laut-laut ataupun yang kita namakan lautan lah, iaitu yang lebih besar, yang lebih luas. Seumpama Atlantic Ocean, seumpama Indian Oceans dan sebagainya. Lautan-lautan yang besar yang memisahkan daripada satu benua ke benua yang lain. Bukan hanya memisahkan daripada satu negara ataupun satu negeri ke satu negeri yang lain. Ia luas sekali. Dan bihar ini fujirat, bercampur baur. Kita maklumi bersama muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. 2/3, 2/3 daripada permukaan bumi ini adalah laut ataupun air lah. Kalau ianya merupakan air itu ataupun ialah mengandungi unsur-unsur garam ataupun rasanya masin, so dinamakan laut lah. Kalau tidak, ia tawar, mungkin ia dinamakan sebagai danau, sungai, lake dan sebagainya. So muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, para ulama kita menafsirkan, baik ulama-ulama terdahulu dalam kitab-kitab turas menafsirkan perkataan fujirat, bercampur baur. Kita senaraikan beberapa tafsiran. Pertamanya, lautan ini yang dimaksudkan fujirat bercampur baur adalah apabila ia meluap. Maknanya tu melebihi daripada tahap biasa. Overflow kata orang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, oleh kerana bumi kita berputar, so berputar ini, sesuatu yang bergerak ini biasanya menghasilkan angin, dan bumi ini sendiri ada gravity dan sebagainya. Kita makluminya bersama. Ini antara lain unsur-unsur yang menyebabkan lautan kita ini berombak. Dan ia ada masa-masa yang mana ianya yang kita namakan pasang, dan ada masa-masa yang kita sebut surut. So lautan itu pun ada pasang surutnya. Sekurang-kurangnya orang yang nak pergi mancing, nak pergi memancing, dia tengok time. Oh, besok air pasang jam sekian. Umpamanya pukul 7 pagi. Pukul 8 pagi paling bagus. So, ini paling banyak, paling mudah untuk mendapatkan ikan. Umpamanya. So, bagi orang-orang yang mungkin mencari haiwan-haiwan seumpama ketam ke, seumpama remis ke dan sebagainya, mereka menunggu bila air laut itu surut. So mereka boleh dapat haiwan-haiwan yang mereka inginkan. So laut ini ada tahap ia pasang berapa meter, begitu juga surutnya. Tapi yang Allah gambarkan, yang ditafsirkan dengan tafsiran pertama, overflow, bermakna kalau ia pasang luar biasa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itu kalau pasang surut yang boleh dijangkakan. Pasti kita masih ingat kejadian ataupun bencana alam yang begitu besar yang melanda banyak negara. Yang paling sangat-sangat terkesan ataupun affected adalah bahagian kawasan-kawasan di utara Sumatera tu, yang melanda Aceh dan sebagainya. Bencana yang dinamakan sebagai tsunami. Itu tak dijangkakan. Tak dijangkakan. Kalau dijangkakan, dah sudah tentu
manusia akan dipindahkan ke tempat yang lain, jauh daripada bahagian pantai. Tapi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sesuatu yang luar jangkaan, yang luar daripada hasil kajian manusia pada masa kejadiannya itu. So, kita bayangkanlah, apatah lagi kalau kiamat ini lautan itu overflow lebih daripada biasa. Kedua, tafsiran kedua, perkataan fujirat ini, air lautan ini bercampur baur. Bercampur baur maknanya bercampur baur antara air laut dengan bukan air laut, air masin dengan air tawar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita maklumi ikan itu sendiri, ikan air laut tak boleh hidup di danau, tak boleh hidup di sungai, sebab rasa airnya tawar. Air sungai ini tawar, sedangkan ikan ini jenis ikan air laut. Begitu sebaliknya. Allah Subhanahu wa taala sendiri dalam beberapa ayat, antaranya dalam surah Ar-Rahman ayat 19, Allah firmankan, marajal bahraini yaltaqiyan. Ia biarkan, kata Allah, air dua laut, al-bahraini, dua laut, dua air laut ini. Yang dimaksudkan dua air laut, al-bahraini, adalah laut yang kita namakan laut, air masin, dengan air sungai, air danau, iaitu air tawar. Ini Bahrain, dua laut. Dinamakan bahar juga. Ini bukan Bahrain yang kita sebut sebagai sebuah nama negara, sebuah nama negeri. Dua air ini, masin dan tawar, biarkan mengalir. Dan sedangkan keduanya itu bertemu. Di surah Al-Furqan ayat 53, Allah berfirman, wa huwa alladhi marajal bahrain. Dialah Allah juga Tuhan yang mengalirkan dua laut, air tawar, air masin. Hadza azbun furat. Yang ini air tawar, air sungai, danau dan sebagainya. Wa hadza milhun ujaj. Yang ini pula airnya masin rasa dia. Wa ja'ala bainahuma barzakhan. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan antara kedua air ini, air laut, air sungai, air masin, air tawar ini, barzakhan, satu sempadan dan sekatan, wa hijram mahjura, dan satu sekatan yang menyekat percampuran keduanya, tak akan bercampur. Sehingga itulah macam kita sebutkan tadi, ikan air laut akan tetap hidup di air laut, air masin, walaupun di muara ke ataupun di penghujungnya, di mana air sungai ini mengalir bertemu dengan air laut, tetapi ikan air laut tidak akan hidup di sungai. So, dua jenis lautan ini fujirat, kata Allah, bertemu, bercampur. Yang ketiga, ditafsirkan juga perkataan fujirat, lautan ini bercampur baur, adalah air ini meluap-luap, iaitu mendidihnya. Kita sedia maklum ya jemaah,
Air laut ada tahap kepanasannya. Tahap kepanasan boleh dijangkakan. Maka sebab itulah lautan-lautan ini, tahap kemasinan, tahap kepanasan air laut yang dinamakan, contoh Indian Ocean, di mana Indian Ocean ini tahap kepanasannya tak sama dengan lautan Atlantik umpamanya. Berbeza. Kalau tahap kepanasannya sama di Atlantik, mungkin akan banyak apa yang dikatakan salju ataupun salji ini runtuh. So, lautan itu jadi lautan salji. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, panasnya kerana mendidih sebagaimana yang juga difirmankan oleh Allah dalam surah At-Tur ayat 6, wal bahril masjur, dan demi air laut yang penuh dengan kepanasan. Dalam surah At-Takwir pun gambaran Allah berikan tentang kiamat, wa idzal biharu sujjirat, yang hampir samalah dengan fujirat surah Al-Infitar yang sedang kita perkatakan. So, ini tafsiran yang ketiga. Yang keempat, ditafsirkan oleh ulama-ulama terkhususnya di zaman kebelakangan ini, iaitu terpisahnya dua unsur utama bagi air. Wa idzal biharu fujirat, apabila terpisahnya dua unsur utama bagi air, iaitu oksigen dan hidrogen. Yang sepatutnya kedua-duanya ada, tapi kemudiannya ia terpisah. Maka bila mana ia terpisah, dengan sendirinya sifat-sifat air itu, dan sedang kita perkatakan air laut itu, dah tiada lagi. Bila dah tiada lagi, bagaimana? Manusia, contoh saja, manusia bila mana telah hilang sifat-sifat kemanusiaan. Apa antara sifat-sifat kemanusiaan? Banyak. Antaranya sifat ihsan, sifat penyayang. Apabila hilangnya sifat penyayang digantikan dengan kebencian, apabila hilangnya sifat ihsan dan digantikan dengan keganasan, maka tak sesuai manusia itu dinamakan manusia, sebab dah hilang sifat-sifat kemanusiaannya. Maka begitulah. So, inilah fenomena kiamat. Bila mana ianya berlaku, kiamat akan terjadi. Bila kiamat akan terjadi, dah tiada lagi kehidupan manusia. InsyaAllah akan kita sambung muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Gambaran yang seterusnya, selepas Allah Subhanahu Wa Taala firmankan apa yang akan terjadi pada langit, apa yang akan terjadi pada bintang-bintang, dan apa yang akan terjadi pada air laut, lautan ini. Seterusnya, apa yang akan juga terjadi pada kubur-kubur, yang mana pada ketika itu sebahagian kubur-kubur ini merupakan tempat-tempat mereka ini menyembah Tuhan-Tuhan mereka, iaitu mereka yang dimaksudkan adalah sebahagian umat manusia, termasuklah sebahagian orang-orang Quraisy di zaman tersebut. InsyaAllah ini akan kita sambung dalam siaran yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih di atas kesudian bersama, dan mudah-mudahan kita senantiasa beringat untuk membuat persediaan-persediaan bagi kiamat yang akan berlaku. Kalau kita tidak bertemu dengan kiamat yang sebenar-benarnya pun, setidak-tidaknya kita buat persiapan untuk kiamat setiap kita, iaitu saat kematian kita. InsyaAllah. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.